pernah dengar melalui guru sekolah dan juga anak-anak. Tapi setakat ni saya kurang jelas tentang matlamat PBD itu sendiri. PBD. So kalau tanya saya berkenaan dengan PBD, pernah dengar. Tapi kalau tanya apa tu PBD dengan lebih jelas, saya memang tak pasti apa tu PBD. Tapi bila PBD dikaitkan dengan sekolah. Tapi saya tak pastilah apa tu PBD. PBD merupakan pentaksiran bilik darjah yang berlangsung secara berterusan sepanjang tempoh pembelajaran murid-murid di dalam kelas. So, jadi murid-murid akan diberi tahap pencapaian sesuai oleh guru-guru berdasarkan kemahiran. Okey, contohnya murid tu capai tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 dan tahap 5 dan 6. Jadi jika murid-murid tu tidak mencapai tahap tu, cikgu-cikgu boleh juga mengajar dan nambah baik sehingga murid itu berjaya sampai tahap yang terbaik. Itulah pentaksiran bilik darjah secara menyeluruh dan lebih sesuai dengan keadaan sekarang ni. Assalamualaikum, apa khabar kepada anda yang sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Din, dan pada hari ini kita akan mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan pentaksiran bilik darjah ataupun PBD, iaitu tahap penguasaan dan standard prestasi. Tapi sebelum itu, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan kepada anda guru bahasa isyarat kita pada hari ini, Cikgu Azliana. Selamat datang ke Didik TV KPM, Cikgu. Dan semestinya di sebelah saya, Cikgu Amran dari Pejabat Pendidikan Daerah Seremban Negeri Sembilan. Apa khabar, Cikgu? Selamat datang. Alhamdulillah. Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Sama-sama kita nak memberi manfaat kepada guru, ibu bapa dan juga murid-murid yang sedang menonton. Dan saya berikan kepada Cikgu untuk sesi kita pada hari ini. Silakan, Cikgu. Terima kasih, Din. Sama-sama. Sidang para penonton pada hari ini, saya akan menerangkan bagaimana tahap penguasaan dan standard prestasi pada para penonton hari ini. Okey. Seperti mana kita tengok iklan tadi, ibu bapa tertanya, apakah itu PBD? Apakah itu PBD? PBD itu merupakan kita katakan pentaksiran dalam bilik darjah. Pentaksiran dalam bilik darjah, di mana pentaksiran dalam bilik darjah ini dijalankan secara pentaksiran berterusan, iaitu dilakukan sepanjang tempoh PDP yang guru laksanakan dalam bilik darjah. Jadi apabila dia berterusan, kita boleh melihat dia pada perkembangan murid tersebut, kemajuan dia, kebolehan dia dan pencapaian dia. Di sini kita akan melihat peningkatan pada murid-murid tersebut. Jadi di sini kita dapati bahawa PBD ini sebenarnya lah kita nak mengumpulkan maklumat. Bila kita dah kumpulkan maklumat tersebut, kita akan menganalisis maklumat tersebut, perkembangan pada murid-murid yang kita ajar, dan kita akan melaksanakan satu tindakan susulan, iaitu kita akan melaksanakan intervensi pada pihak murid-murid kita. Jadi PBD ini sebenarnya untuk para ibu bapa, pengetahuan ibu bapa, kita tidak meletakkan pada perbandingan. Kita tak letakkan pada perbandingan pada setiap murid. Kita nak melihat kepada perkembangan. Iaitu perkembangan murid itu sendiri dalam tahap pembelajaran dia. Jika murid tersebut tidak mencapai pada setiap standard pembelajaran tersebut, kita akan melaksanakan intervensi dan menggunakan kaedah-kaedah pengajaran yang tertentu untuk memastikan murid-murid kita dapat menguasai standard pembelajaran ataupun kemahiran yang murid tersebut pelajari pada hari tersebut, dan dia berlaku secara berterusan. Jadi inilah sebenarnya apa yang kita katakan ialah tentang PBD. Jadi PBD ini dia kepentingan dia kita mengetahui keberkesanan PBD pada guru. Guru akan tahu bagaimana kaedah pengajaran dia dilaksanakan dan apakah intervensi yang dia nak buat. Dan pada masa yang sama, guru akan mengetahui pengetahuan sedia ada yang ada pada murid, dan guru boleh mengenal pasti kekuatan dan kelemahan serta menjalankan tindakan susulan yang sesuai dan serta-merta. Itu pada guru. Tetapi pada murid sendiri, murid akan dapat melihat perkembangan diri mereka dan dapat meningkatkan pembelajaran mereka berdasarkan standard pembelajaran yang mereka belajar. Jadi murid tahu apa kelemahan-kelemahan yang ada pada diri mereka, dan mereka akan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran itu di dalam bilik darjah. Okey, Din.
Baik, Cikgu Amran. Itu dia berkenaan dengan pentaksiran bilik darjah. Sebenarnya penting kepada murid-murid, ibu bapa dan juga guru-guru untuk mengetahui perkembangan murid-murid sebelum kita buat ada apa tadi dipanggil intervensi kan. Okey, kita kembali selepas ini. Terus saksikan Didik TV KPM. Ya betul, ini Didik TV KPM bersama dengan hos anda, saya Din, dan pada hari ini kita nak mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan pentaksiran bilik darjah ataupun PBD, tahap penguasaan dan standard prestasi, di mana bukan sahaja guru dan juga murid-murid tapi kita sebagai ibu bapa perlu mengetahui berkenaan dengan PBD ni untuk kita tahu perkembangan murid-murid. Jadi untuk seterusnya saya persilakan Cikgu Amran, silakan Cikgu. Okey, terima kasih Din. Sama. Okey, tadi kita dah menerangkan tentang kepentingan dia. Sekarang kita melihat kepada tahap penguasaan. Iaitu dalam pentaksiran bilik darjah ini kita ada 6 tahap penguasaan. Yang tahap penguasaan ini kita pecahkan pada tahap penguasaan 1, tahap penguasaan 2, tahap penguasaan 3, tahap penguasaan 4, tahap penguasaan 5 dan tahap penguasaan 6. Jadi di sini nantilah apabila guru-guru mengajar berdasarkan pada standard pembelajaran tersebut, mereka akan diberi pada tahap penguasaan ini. Tetapi kita kena ingat, murid kita pelbagai kebolehan. Jadi kita telah cuba menetapkan tahap minimum pada TP3. Tetapi kena ingat pada ibu bapa dan pada guru, tahap 3 itu bukan kita letakkan tahap itu semestinya letak tahap 3. Tidak. Kalau murid itu tidak mencapai kepada kemahiran tersebut, mereka boleh diberi tahap 1 dan tahap 2. Tidak ada masalah. Memang tidak ada masalah. Cuma tahap 3 itu untuk memastikan intervensi yang kita buat, kita boleh laksanakan sekurang-kurangnya kita berusaha dalam 1 tahun persekolahan itu, murid dapat tahap 3, iaitu tahap minima itu. Jadi ini yang kita kena buat. Tetapi pada masa yang sama, kita kena juga lihat pada murid yang berada pada tahap 4, tahap 5 dan tahap 6. Kerana mereka juga perlu diberi intervensi. Sebab supaya murid yang berada pada tahap 4, kita buat intervensi supaya mereka boleh pergi kepada tahap 5. Dan budak yang pada tahap 5 boleh pergi ke tahap 6. Itulah yang kita katakan PBD tadilah, kita mengesan perkembangan murid itu, dan perkembangan murid itu kita kesan secara berterusan sepanjang tahun. Jadi ini yang kita katakan faedahnya pentaksiran bilik darjah. Kita tidak menilai mereka berdasarkan kepada keputusan, tetapi kita melihat kepada perkembangan murid itu sendiri. Dan kita melihat juga kepada pengetahuan murid, kepada kemahiran murid, pada nilai murid. Jadi tipi-tipi itu kita berikan berdasarkan kepada yang saya sebutkan tadilah, iaitu pengetahuan, kemahiran dan juga nilai. Iaitu nilai sikap murid yang ada di dalam bilik darjah semasa guru-guru melaksanakan aktiviti berkumpulan. Yang kita katakan aktiviti berkolaboratif. Dan kita melihat juga pada komunikasi murid. Kita juga melihat kepada pemikiran kreatif dan kritis itu tadi. Yang kalau para guru dah jelas sekarang pada guru yang kita dalam konsep 4K 1N itu sendiri, iaitu N itulah yang kita akan titik beratkan dari segi nilai tersebut. Jadi dalam PBD ini tahap penguasaan itu adalah sangat penting kepada murid-murid kita. Okey, jadi apabila kita nak menentukan tahap PBD itu tahap keseluruhan, kita akan melihat kepada, kita akan selesaikan satu kelompok bidang ataupun tema ataupun kemahiran. Sebab setiap antara pelajaran tersebut, kalau contohnya saya melihat kepada bahasa Melayu, kalau dalam bahasa Melayu kita melihat kepada kelompok kemahiran. Kita nak murid kita mahir bercakap, seperti Din kan, mahir bercakap. Kita nak hasilkan murid yang sebegitu, murid yang mahir. Dan juga kita nak murid yang dapat bersoal jawab, mengeluarkan idea kreatif dan kritis. Jadi itu yang kita nak. Okay. Dan pada masa yang sama juga, kita akan juga melihat kepada tema. Contohnya dalam mata-mata pelajaran seperti mata pelajaran sains, matematik, dia berdasarkan kepada
tema-tema tertentu atau kandung-kandungan tertentu, ya. Contohnya nombor bulat, dia kena kuasai itu. Jadi selesai sahaja mereka mengajar pada satu kelompok, satu tema ataupun satu kemahiran tersebut, barulah tahap penguasaan itu diberikan kepada murid tersebut sepanjang tahun, dan tahap penguasaan itu boleh berubah, ya, boleh berubah mengikut kemahiran ataupun mengikut ilmu yang mereka dapat. Okey, seterusnya inilah penyataan pada tahap penguasaan, ya. Mari kita tengok tahap penguasaan 1, iaitu murid tahu perkara yang asas, ya. Kalau kita lihat kepada yang ke tahap penguasaan 2, murid menunjukkan kefahaman. Okey, tahap penguasaan ketiga itu murid boleh menggunakan pengetahuan itu, dan pada yang 4 dia boleh mengguna pengetahuan dan melaksanakan. Nampak tak ada perbezaan-perbezaan antara tahap 1, 2, 3 dan 4, dan pada tahap 5 dia boleh melaksanakan kemahiran itu, dan pada tahap 6 dia dah menjadi contoh. Jadi ini yang kita perlukan kepada murid kita. Murid kita inilah pemimpin masa hadapan. Kita nak murid kita berpengetahuan ni dicontohi dan mereka dapat menerapkan nilai-nilai yang baik dalam PBD yang kita laksanakan dalam bilik darjah. Okey, Din. Baik, terima kasih juga Amran. Saya mahir berkomunikasi sekarang ni pun hasil daripada didikan cikgu di sekolah saya dulu. Terima kasih Cikgu Amran. Dan sekarang ni saya dapat rasa yang ada ibu bapa yang sedang menonton rancangan kita pada hari ini cuba nak menghubungi cikgu sekolah anak masing-masing, nak tahu anak saya tahap penguasaan dia berapa, cikgu. Itu yang pentingnya PBD. Itu yang kita nak tahu lebih lanjut pada hari ini. Jadi teruskan bersama dengan kami di Didik TV KPM. Ya, kepada yang sedang menonton, baik guru, ibu bapa ataupun murid-murid, hari ini kita nak mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan pentaksiran bilik darjah, tahap penguasaan dan standard prestasi, di mana sangat-sangat penting perkara ini untuk kita mengetahui perkembangan murid-murid. Kita tahu ada 6 tahap penguasaan. Penting ibu bapa kena catat nota tu. Dan saya teruskan kepada Cikgu Amran. Silakan Cikgu. Okay, terima kasih, Din. Selamat. Lepas ni, Din, kita cuba akan memahami pula standard prestasi mata pelajaran. Dalam DSKP kita ada 3 standard, iaitu standard kandungan, standard pembelajaran dan juga kita ada standard prestasi. Mana-mana DSKP pun memang ada perkara yang sama. Jadi standard kandungan ini dia merupakan satu penyataan spesifik tentang perkara yang murid dapat ketahui dan boleh lakukan dalam satu tempoh persekolahan. Dia merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai yang saya jelaskan tadilah. Dan pada standard pembelajaran pula ialah satu penetapan atau kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. Dan apabila kedua-dua perkara ini telah dilaksanakan, iaitu standard kandungan dan standard prestasi ini telah dilaksanakan oleh guru, apabila hendak memberi tahap penguasaan, guru perlu merujuk kepada standard prestasi. Iaitu standard prestasi ini iaitu merupakan satu set kriteria umum yang menunjukkan tahap-tahap penguasaan yang perlu murid pamerkan sebagai tanda bahawa suatu perkara itu telah murid kuasai. Jadi, kalau kita lihat contoh di sini. Saya bagi di sinilah contoh mata pelajaran bahasa Melayu, iaitu kemahiran mendengar dan bertutur. Apabila kita melihat kepada bahasa Melayu, tahap penguasaan dia ada 6. Ada 6. Dan setiap penyataan dalam tahap itu adalah sama, tetapi dibezakan melalui apa? Pertama, pada tahap sangat terhad. Itu kita kena lihat. Mana tipis 1. Kalau anak kita dapat tipis 1, maksud dia pada tahap sangat terhad. Atau kita lihat pada tahap terhad. Kalau tipis 3, kita lihat pada tahap memuaskan.
Okay, yang saya katakan tadi, minimum TP3 yang kita cuba dapat pada murid kita. Mana tahap murid itu memuaskan. Yang itu yang kita nak lakukan pada tahun persekolahan dia. Dan kalau kita lihat kepada TP4, ya, cara bertatasusila pada tahap yang kukuh. Dia bertatasusila dan tahap yang kukuh. Dan pada TP5, kita melihat dia dapat idea yang kritis dan kreatif dengan sebutan dan intonasi yang betul secara bertatasusila pada tahap terperinci. Dan bila kita melihat kepada tahap 6, bila tahap 6 ini, murid ini dah ada apa? Kita lihat dia dapat apa? Menggunakan idea yang kritis dan kreatif dengan sebutan, intonasi yang betul secara bertatasusila pada tahap yang sangat terperinci. Konsisten. Konsisten tu. Dan menjadi model teladan. Jadi itulah yang kita nak hasilkan kepada murid-murid kita pada tahun persekolahan dia, berdasarkan tadi kepada standard kandungan dan juga pada standard pembelajaran, dan kita ukur mereka melalui standard prestasi tersebut. Jadi di sebelah kanan saya ini, kalau kita lihat, adalah contoh-contoh untuk standard prestasi mata pelajaran sejarah tingkatan 2, sains tahun 1 dan juga matematik tahun 1. Kalau kita lihat, tahap penguasaannya adalah berbeza dalam setiap mata pelajaran. Itu kita kena ingat, berbeza dalam setiap mata pelajaran. Okey, seterusnya Din. Kita cuba lihat kepada tahap penguasaan keseluruhan. Okey, tahap penguasaan keseluruhan ini, dia dalam KSSR dan KSSM, dia merupakan satu bentuk pencapaian yang menunjukkan perkembangan pembelajaran murid. Keseluruhan dia. Okay. Contohnya tadi, kalau kita melihat dalam bahasa Melayu tadi, keseluruhan dia murid itu apa yang boleh dia dapat dalam akhir sesi akademik itu tadi. Okay. Jadi kita akan keluarkan 2 pelaporan. Satu pelaporan pertengahan sesi akademik dan satu pelaporan lagi ialah akhir sesi akademik. Okay. Yang ini para ibu bapa perlu tahu. Guru-guru akan keluarkan 2 pelaporan ini. Okey. Apabila kita mengeluarkan pelaporan itu, tahap penguasaan keseluruhan ini, kita akan juga melihat kepada aspek kandungan tadi, pada kemahiran tadi, dan juga pada nilai murni. Itu yang kita akan bagikan pada tahap keseluruhan itu tadi. Kita nak tengok budak itu ada nilai atau tidak, bersasiah atau tidak, bagaimana keterampilan dia. Kalau dia kurang berketerampilan, berapa tahap penguasaan yang kita boleh bagi kepada murid tersebut. Jadi kat sinilah kita melihat pada potensi murid itu tadi. Itu yang saya katakan pada peringkat awal di siaran tadi, kita katakan kepentingan PBD itu. Okey? Jadi apabila kita menilai murid ini, kita akan menilai murid ini secara holistik, iaitu keseluruhan. Kita tak melihat dia pada sesuatu sudut saja. Kita melihat dari segi kemahiran dia, sikap dia, nilai dia, dan kita nak murid itu jadi murid yang orang kata, kalau istilahnya, insan lah. Bagus. Dan pada tahap 6 tadi, kita katakan dia tadi model teladan tadi. Kita nak hasilkan dia seperti itu. Dan untuk itu juga, kita akan menggunakan pelbagai kaedah untuk memastikan tahap keseluruhan itu. Pelbagai kaedah apa? Makna apa PDP yang mereka lakukan di bilik darjah tadi? Apa teknik-teknik pengajaran yang cikgu gunakan? Apakah instrumen-instrumen yang kita bagi kepada murid tersebut? Jadi, murid itu akan dapat pelbagai. Sebab murid kita adalah pelbagai kebolehan. Dia ada kinestetiknya, ada audionya. Jadi, kita nak melihat perkara itu. Dan akhir sekali, kita akan buat pertimbangan profesional. Kita pertimbangan, dan pertimbangan ini berlaku dengan adanya perbincangan-perbincangan antara guru-guru mata pelajaran. Okey? Jadi, cuba kita lihat, inilah satu contoh template pelaporan PBD mata pelajaran. Saya tunjukkan sinilah untuk mata pelajaran bahasa Melayu. Cuba kita lihat. Kita lihat pada tahap penguasaan bagi setiap bidang tersebut. Kalau kita lihat, dia ada kemahiran mendengar bertutur, kita ada kemahiran membaca, kita ada kemahiran menulis. Dan kesemua itu kita akan bagi satu tahap penguasaan keseluruhan apabila kita melihat seperti aspek yang saya tunjukkan pada peringkat awal tadi, secara holistik itu tadi. Yang kita akan tunjukkan dia apa kaedah-kaedah yang kita buat tadi. Jadi barulah kita tentukan pada tahap keseluruhan itu. Okey, yang inilah yang perlu
masyarakat atau para penonton ketahui bagaimanakah guru-guru meletakkan setiap tahap penguasaan itu. Dan pelaporan ini boleh didapati oleh ibu bapa dengan pada guru-guru akan bekalkan pada ibu bapa lah untuk pelaporan ini. Okey, jadi kita ada tafsiran umum untuk pengajaran bahasa. Ini dah tafsiran umum pada tahap terhad, sangat terhad, memuaskan. Itu yang kita perlu ada, kita kena tahu. Yang ini kalau kita lihat kepada mata pelajaran matematik pula, pun sama. Kita mengimbaskan ahli tentang pengaturan asas matematik, menggunakan kemahiran, ada tak mereka boleh buat. Jadi di sinilah nanti guru-guru akan menentukan tahap penguasaan umum bagi mata pelajaran matematik tersebut. Jadi sebenarnya para guru di peringkat sekolah memang telah melaksanakan perkara-perkara ini dan masyarakat perlu ketahui bahawa tindakan-tindakan ini telah dilaksanakan pada peringkat sekolah. Dan kalau kita tengok sains pula, kita mengingat kembali pengetahuan kemahiran asas sains, tahap 1 saja. Kalau kita melihat kepada tahap 6-nya, dia dah boleh mereka cipta. Itu yang kita gunakan kaedah-kaedah projek, kaedah penyelesaian masalah, base learning yang kita laksanakan. Itu untuk apa tu? Untuk kita dapatkan murid itu kepada mereka cipta itu tadi. Okey. Dan Din, saya selesai untuk saya pada hari ini. Secara ringkasnya, perkongsian saya mengenai PBD, tahap penguasaan dan standard prestasi. Baik, terima kasih juga Amran. Saya rasa satu perkongsian yang sangat-sangat berguna kerana selain daripada saya rasa ibu bapa dan juga murid-murid, guru-guru di rumah pun dah cakna berkenaan dengan pentaksiran bilik darjah ni ataupun PBD. Mungkin selama ni kita duk dengar je PBD, tapi kita tahu macam mana dilakukan di sekolah-sekolah kan. Kita tahu tadi ada 6 tahap penguasaan TP kan. Din pun dah mahir dah tu. Saya pun dah mahir dah, tapi saya rasa macam nak masuk sekolah balik dah cikgu. Boleh. Boleh. Sebab sangat-sangat menarik. Jadi murid-murid perkembangannya kita boleh tahu perkembangannya, potensi murid-murid pun boleh kita capai di tahap maksima. Sekali lagi terima kasih juga Amran kerana sudi meluangkan masa pada hari ini. Dan kepada anda yang menonton, teruskan menonton Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye-bye.